Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Badrul Zaman bin Abdul Hamid. Saya Siti Hazina binti Azri, nombor matrik A1974666 dari program Audiologi tahun 1 sesi 2022-2023. Saya ingin membentangkan tentang ulasan jurnal tahap perkembangan bahasa dan komunikasi kanak-kanak berusia 2 tahun. Tanpa membuang masa, saya akan membentangkan tentang biodata penulis. Jurnal yang bertajuk Tahap Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Kanak-kanak Berusia 2 tahun ini diterbitkan sekitar tahun 2017 oleh sekumpulan pelajar daripada Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris, iaitu Zainiah Muhammad Isa, Nur Fatin Zainuddin, Jupri Bacotang dan Mazlinah Cih Mustafa. Seterusnya, sebagai pengenalan, merujuk keseluruhan artikel, penulis menegaskan isu setiap persoalan yang telah beliau ketengahkan. Setiap isu dan persoalan tersebut telah dihuraikan oleh penulis mengikut bahagian bagi memudahkan pengkaji untuk memahami setiap bahagian dengan mudah dan jelas. Setiap alibi yang dideskripsikan oleh penulis juga dapat difahamkan dengan mudah kerana terdapat ulasan yang jelas untuk pengkaji. Terdapat juga skala yang menunjukkan tahap kemahiran bahasa dan komunikasi bagi memudahkan pengkaji untuk mengkaji kajian ini. Seterusnya, penyataan masalah. Di tahap manakah perkembangan bahasa dan komunikasi dalam kalangan kanak-kanak yang berusia 2 tahun di Malaysia? Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap perkembangan bahasa dan komunikasi dalam kalangan kanak-kanak berusia 2 tahun di Malaysia terutamanya. Seterusnya, kita pergi ke metodologi kajian. Metodologi kajian yang dijalankan oleh penulis secara bersemuka dan dianggap rasional di masa kini. Ini kerana kanak-kanak berusia 2 tahun memerlukan banyak perhatian. Maka dengan menggunakan kaedah secara bersemuka, penulis dapat memerhatikan reaksi dan tindak balas kanak-kanak tersebut dengan lebih efektif. Kaedah instrumen literasi awal, instrumen Lit A, diaplikasikan semasa kajian dijalankan untuk meneliti tahap perkembangan bahasa dan komunikasi kanak-kanak. Penulis menggunakan kaedah sampel kajian. Kajian ini hanya melibatkan kanak-kanak dari Pusat Kanak-kanak Universiti Awam, Pusat Anak Permata Negara PAPN, Taska Permata Kemas dan Taska Swasta di sekitar Perak dan Selangor sahaja. Hasil kajian ini dapat dilihat penulis menggunakan pendekatan kuantitatif iaitu reka bentuk tinjauan untuk mengenal pasti tahap literasi awal kanak-kanak yang berusia 2 tahun. Penulis hanya memilih seramai 94 orang kanak-kanak dalam kalangan umur 2 tahun dari Pusat Kanak-kanak Universiti Awam, PAPN, Taska Permata Kemas dan Taska Swasta untuk dijadikan sampel kajian. Penulis menggunakan kaedah instrumen literasi awal yang mengandungi komponen bahasa dan komunikasi, konsep cetakan dan cetakan persekitaran, fonemik dan fonetik, serta bacaan dan kefahaman untuk mengukur tahap perkembangan bahasa dan komunikasi kanak-kanak. Seterusnya, kita pergi kepada hasil kajian. Kajian yang dijalankan oleh penulis adalah melalui analisis kekerapan min. Hasil kajian penulis membantu pengkaji meneliti tahap kemahiran bahasa dan komunikasi bagi kanak-kanak 2 tahun di seluruh Malaysia. Seterusnya adalah cadangan terhadap kajian. Terdapat beberapa cadangan untuk memperbaiki kajian, antaranya menambah lagi objektif kajian, antaranya mengkaji kemahiran motor kasar dan motor halus kanak-kanak berusia 2 tahun. Hal ini dapat menarik minat pengkaji lain untuk mengkaji tentang kajian ini. Ketika kanak-kanak berusia 2 tahun terdapat banyak perkara yang boleh dikaji. Selain itu, penulis tidak menerangkan keadaan bilik darjah maupun aktiviti yang dijalankan. Secara kesimpulannya, hasil artikel ini dapat memberikan pengetahuan baru seperti cara mengukur tahap perkembangan kanak-kanak dengan menggunakan kaedah instrumen literasi awal. Selain itu, dapat dilihat tahap penguasaan kanak-kanak berusia 2 tahun di Malaysia masih berada di tahap sederhana. Oleh itu, kurikulum bahasa dan komunikasi perlu dipelbagaikan strategi pengajian dan pembelajaran bagi memastikan kanak-kanak menguasai kemahiran bahasa dan komunikasi dengan lebih baik. Ini kerana bahasa dan komunikasi merupakan peramal kepada pencapaian akademik dan sosial kanak-kanak pada masa akan datang.
Ibu pun juga perlulah mengambil pendekatan yang lebih baik agar perkembangan bahasa dan komunikasi anak-anak dapat dipertingkatkan. Sekian, terima kasih.